بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Para pendengar yang saya muliakan, pada kali ini kita sudah sampai kepada siri yang kelima rancangan Khazanah Ilmuwan. InsyaAllah kita akan menyambung perbincangan kita pada minggu yang lepas, iaitu tentang ta'rif ghurur itu. Apakah yang dimaksudkan dengan ghurur? Jadi kita telah jelaskan bahawasanya ghurur itu adalah merupakan suatu bentuk kejahilan. Ia adalah merupakan satu bentuk kejahilan. Jadi ghurur ni secara mudahnya adalah berpegang dengan suatu pendapat yang berbetulan dengan hawa nafsu, dengan sebab sesuatu kesamaran, dengan sebab suatu khayalan yang palsu yang disangkakan dalil. Jadi apabila kita berhujah ataupun memberikan pandangan kita terhadap sesuatu, pastilah kita berpegang dengan dalil-dalil yang tertentu yang kita pegang, dalil-dalil yang tertentu. Jadi kalau dalil yang kita katakan dalil itu pada hakikatnya adalah hanya merupakan sangkaan-sangkaan, hanya merupakan khayalan-khayalan yang palsu, maka pastilah kesimpulan yang terhasil daripadanya itu adalah merupakan suatu kesilapan. Jadi ghurur ini termasuk dalam kesilapan yang sebegini. Kata Imam Ghazali rahimahullah, maka ghurur itu adalah penerimaan hati terhadap apa yang selari dengan kehendak nafsu dan kecenderungan tabi'i disebabkan oleh kesamaran dan tipu daya syaitan. Saya ulangi definisi ghurur yang diberikan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Ghurur itu apa? Yang pertama adalah penerimaan hati. Dia berlaku dalam hati. Sebab itu masalah ghurur ini masalah penyakit hati. Apa yang diterima dalam hati, kita terima dengan hati apa yang selari dengan hawa nafsu. Hati kita ini menerima pujukan hawa nafsu dan kecenderungan tabi'i. Kecenderungan tabi'i manusia. Kenapa boleh terima tu? Disebabkan oleh kesamaran. Ada berlaku kesamaran di situ, maknanya tidak jelas kebenaran dengan kepalsuan, bercampur aduk kebenaran dengan kepalsuan, maka itu dinamakan kesamaran, dan tipu daya dari syaitan. Dalam keadaan begitulah, maka mudah syaitan itu untuk mengambil kesempatan. Jadi kalau antara dua pandangan, kita nak ambil pandangan yang mana? Maka syaitan tunjukkan kepada kita pandangan yang lebih dekat dengan kecenderungan nafsu. Pandangan yang lebih dekat dengan hawa nafsu. Dengan kehendak tabi'i manusia. Jadi pada masa itu, orang itu telah terpedaya. Jadi syaitan ini ada peranan yang besar dalam membuat kesalahan dalam salah pertimbangan. Jadi dalam keadaan pertimbangan yang tak pasti itu, pada masa itulah syaitan mengambil kesempatan mengajar kita, menunjukkan kepada kita pilihan yang akan membawa kita kepada kerosakan. Maka barang siapa yang menyangka bahawa ianya kebaikan, sama ada untuk dunia maupun akhirat, maka sesungguhnya dia telah terpedaya. Kebanyakan manusia menyangka
mereka berada di atas jalan kebaikan, sedangkan mereka tersilap. Ini kebanyakan manusia begitu. Oleh itu, kebanyakan manusia adalah terpedaya. Jadi, bila kita bercakap tentang ghurur, maka ghurur ini adalah suatu penyakit yang menimpa kebanyakan manusia. Dan orang yang ditimpa ghurur ini, semuanya menyangka dia baik dah. Dia menyangka dia dah berada pada jalan yang betul. Dia menyangka dia telah buat benda yang betul. Sedangkan pada hakikatnya, pada pertimbangan yang sebenar, mereka telah tersilap. Oleh itu kebanyakan manusia, kata Imam Ghazali, termasuk dalam golongan yang terpedaya ini. Dan yang membezakan antara satu golongan dengan golongan yang lain, dan darjat masing-masing, maknanya ada yang lebih berat penyakit yang menimpa itu. Tipu daya yang telah menimpa mereka itu lebih berat, lebih mendalam daripada yang lain. Itu sahaja yang membezakan antara satu golongan dengan yang lain. Ghurur yang paling nyata, walau bagaimanapun, adalah ghurur yang menimpa orang-orang yang kafir dan pembuat maksiat dan kerosakan. Itu yang paling nyata. Yang paling nyata, yang paling teruk, yang paling senang kita lihat. Ghurur orang-orang yang kafir diikuti oleh ghurur para pembuat maksiat dari kalangan orang-orang yang beriman. Orang beriman pun ada juga yang ghurur. Kita jangan lupa. Walaupun mereka itu beriman, tetapi dari segi kelakuan, dari segi tabiat, dari segi kebiasaan, mereka itu tiada bezanya dengan orang-orang yang kafir. Mereka inilah orang-orang yang fasik daripada kalangan orang-orang yang beriman. Kemudian nanti kelak kita akan bicara pula ghurur yang berlaku kepada golongan-golongan yang lain, serta dengan contoh-contohnya. Tapi kita akan mulakan dahulu dengan contoh yang pertama. Yang kita sebutkan tadi, iaitu ghurur yang paling teruk. Ataupun ghurur yang paling nyata. Iaitulah ghurur al-kafirin. Ghurur orang-orang yang kafir. Jadi bagaimana orang-orang yang kafir ini ditimpa ghurur? Ghurur yang bagaimana yang menimpa mereka? Setengah dari mereka telah terpedaya oleh dunia. Itu yang pertama. Manakala setengah yang lain telah terpedaya tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam dua perkara. Mereka terpedaya dari hal kehidupan dunia. Yang kedua, mereka terpedaya tentang Allah. Macam mana? Kita akan huraikan satu persatu. Yang dimaksudkan dengan terpedaya dengan kehidupan dunia itu adalah mereka yang berkata, mereka yang berpandangan, mereka yang berfikir bahawa yang sudah ada di hadapan mata itu lebih baik dari yang belum pasti. Ini baris yang pertama hujah mereka. Setiap daripada kita berfikir. Jadi fikiran baris yang pertama, fikiran kita itu namakan premis yang pertama. Apa dia premis yang pertama? Dia kata, yang sudah ada di hadapan mata itu lebih baik dari yang belum pasti, yang belum ada. Sekarang kita tengok apa yang dah ada di depan mata. Premis yang kedua, dunia sudah ada di hadapan mata, sedangkan akhirat belum tentu. Jadi kalau kita dengar setakat ini, so far so good lah kata orang. So far so good. Maknanya betul lah tu. Yang sudah ada depan mata lebih baik daripada yang belum ada. Betul rasanya. Dia pergi kepada premis yang kedua. Dunia sudah ada di hadapan mata. Sedangkan apa yang disebut sebagai akhirat, balasan akhirat, syurga, neraka, yang tu belum pasti kata dia. Oleh itu, kesimpulannya, dunia itu lebih baik dan lebih patut diutamakan daripada akhirat.
kenapa kita nak kejar akhirat, kenapa kita nak bersusah payah, mengorbankan kehidupan dunia ini demi untuk mencapai balasan, memperolehi balasan nikmat di akhirat, sedangkan akhirat itu belum pasti. Macam mana kalau tak ada akhirat? Jadi hujah yang sebegini nampak betulnya itu. Kalau kita dengar betul tu. Dan dalam keadaan beginilah hawa nafsu manusia itu dikuasai oleh syaitan. Kerana dunia itu penuh dengan perkara-perkara yang menarik perhatian hawa nafsu. Maka syaitan menggalakkan kita untuk mengiyakan premis yang pertama, seterusnya premis yang kedua. Akhir sekali kita menerima juga kesimpulannya itu. Mereka juga berkata yakin itu lebih baik dari syak. Kelazatan dunia adalah suatu yang diyakini ada, sedangkan kelazatan akhirat hanyalah syak. Oleh itu kami tidak akan meninggalkan apa yang kami yakini demi sesuatu yang kami syaki kewujudannya. Ini adalah kenyataan yang hampir sama terhadap kenyataan yang kita sebutkan tadi. Jadi cuma dia membezakan antara dunia dengan akhirat itu ditukar dengan yakin dengan syak. Dunia itu disifatkan sesuatu yang yakin. Ialah yakin ada depan mata, kita boleh sentuh, kita boleh pegang, kita boleh rasa. Yang tu memang yakin ada. Jadi kalau kita bercakap tentang nikmat dunia, memang nikmat yang telah kita rasai. Yang kita tahu. Yang belum kita rasa pun kita boleh bayangkan. Kita boleh dapat dalam kehidupan dunia ini. Sedangkan apa yang disebut sebagai nikmat akhirat, balasan akhirat itu bagi mereka hanyalah perkara-perkara yang masih lagi terdedah kepada syak. Terdedah kepada doubt. Syak, belum pasti. Tak pasti ya ke tidak. Dan tak tidak. Jadi dalam keadaan ya dan tidak itu, maka hawa nafsu lebih cenderung untuk kata tidak. Tak adalah. Kita anggap ajalah benda itu tak ada. Sedangkan pada hakikatnya, perkara itu adalah perkara yang mereka ragui. Yang mereka ragui. Bukan mereka pasti tiada. Itu dua perkara yang berbeza. Di antara meragui akhirat itu akan wujud, akan berlaku, ada, dengan yakin bahawasanya akhirat itu tiada. Mereka tidak yakin bahawasanya akhirat itu tiada. Yang pasti adalah mereka ragu-ragu. Jadi kedua-dua hujah yang kita sebutkan tadi, kata Imam Ghazali rahimahullah, adalah merupakan qiyas yang tidak sah. Format itu adalah format qiyas. Dia ada premis yang pertama, premis yang kedua, dan kesimpulan. Itu adalah merupakan qiyas yang tidak sah. Dan qiyas ini menyerupai qiyas iblis yang berkata, ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tinin. Jadi ini apa yang iblis sebutkan kepada Allah Subhanahu wa taala apabila iblis diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sujud kepada Adam alaihi salam. Kita tahu kisah ya iblis dengan Adam ni. Jadi iblis ni pun cerdik. Tapi kecerdikan itu dia gunakan untuk menipu dirinya sendiri yang mula-mula sekali. Sebelum dia menipu orang lain, dia tipu dirinya sendiri. Jadi apa kata dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Apabila iblis ini dikondem, dikondem sebagai kafir. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis ni dia enggan patuh, enggan taat pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia meninggi diri, wastakbara, takabur terhadap perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia merasa diri dia lebih baik daripada
Adam alaihissalam. Dia rasa diri dia lebih baik. Takkanlah yang lebih baik kena sujud kepada yang lebih hina. Itu hujah dia. Itu qiyas dia. Jadi dia kata, ana khairum minhu. Ya Allah, aku ini lebih baik darinya. Yani aku ini lebih baik dari Adam. Khalaqatani min nar. Engkau telah ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin. Sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Jadi dia punya kesimpulan dia kata api dan tanah, api lebih baik. Api lebih mulia dari tanah. Oleh itu kesimpulannya api dan yang lebih mulia tidak sepatutnya tunduk kepada yang hina. Oleh itu aku, yakni syaitan, tidak patut sujud kepada Adam alaihissalam. Jadi inilah qiyas yang digunakan oleh iblis. Sedangkan dia lupa. Apa yang iblis lupa? Adam itu bukan semata-mata tanah. Kerana dia hanya melihat satu aspek daripada Adam alaihissalam. Sedangkan dia lupa Adam itu terdiri daripada roh dan juga jasad. Jasad Adam itu daripada tanah, tapi rohnya daripada Allah. Roh Adam itu daripada Allah. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Dan aku hembuskan padanya, pada jasad Adam itu, pada tanah itu, min ruhi, daripada roh aku sendiri. Maka di situ letaknya kemuliaan Adam alaihissalam daripada iblis. Tapi yang itulah yang diingkari oleh iblis alaihissalam. Maka di situ telah berlaku istikbar. Jadi iblis ni istikbar, takabur, bongkak. Dia telah meletakkan diri dia lebih besar daripada sesuatu yang pada hakikatnya lebih tinggi, lebih mulia daripadanya. Dan yang kedua, perintah itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan daripada Adam. Maka di sinilah berlaku kesalahan qiyas iblis. Kerana kesalahan itu, maka berlakulah kesalahan-kesalahan yang berikutnya. Jadi dah buat banyak salah, tapi iblis ni dia perangai, iblis ni jahat. Bila dah buat salah, dia tak nak mengaku salah. Inilah yang dimaksudkan dengan istikbar. Dah buat salah, tak nak mengaku salah, nak berterusan sedemikian kerana rasa bongkak dan kagum terhadap diri sendiri. Beza di antara iblis dan Adam alaihissalam, seperti yang kita semua ketahui, adalah iblis itu enggan bertaubat terhadap kesalahannya, sedangkan Adam walaupun dia juga melakukan kesalahan, akan tetapi Adam merendahkan dirinya, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sebut, kita buat perbandingan di antara qiyas yang digunakan oleh orang-orang yang kafir itu dengan qiyas iblis. Itu adalah merupakan dua perkara yang selari. Selari sahaja qiyas yang digunakan oleh orang-orang yang kafir bagi menafikan hari akhirat, dengan qiyas yang digunakan oleh iblis bagi menafikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, supaya dia sujud kepada Adam alaihissalam. Jadi kepada mereka inilah, kepada mereka yang kita sebutkan tadi, kepada mereka yang telah bertindak kerana salah pertimbangan tadi, yang hidup kehidupan dunia ini dengan sangkaan yang salah tentang hakikat akhirat. Pada mereka inilah Allah sebut dalam Al-Quran, ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhumul azab wala hum yunsarun. Mereka itu diibaratkan sebagai golongan yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat.
Dia beli dunia, dia bayar akhirat. Maknanya dia beli benda yang murah, benda yang tak ada harga, dan bayar dengan harga yang mahal. Ini jual beli ni maknanya bertukar lah. Jual beli maknanya bertukar tangan. Kita tukar. Kalau orang yang cerdik, dia tukar benda yang mahal dengan benda yang murah yang dia ada. Itu orang cerdik. Paling-paling tidak tukar benda yang sama nilai, itu tak? Tapi kalau dia tukar benda yang mahal yang dia ada dengan suatu yang kurang nilai ataupun langsung tidak bernilai, maka pastilah kita katakan orang itu bodoh. Betul tak? Sebab itu ghurur ini termasuk dalam kebodohan. Jadi mereka ini disebut sebagai golongan yang tukar dunia dengan akhirat. Beli dunia dengan akhirat. Maka akibatnya di akhirat nanti la yukhaffafu anhumul azab, tidak akan diringankan siksa mereka, walahum yunsarun, dan mereka tidak akan mendapat pertolongan. Dekat dunia ni boleh kita minta bermacam-macam pertolongan daripada berbagai-bagai pihak, tapi di akhirat hanya yang boleh menolong kita adalah amal ibadat kita. Tapi kalau amal ibadat kita dah tak ada, kenapa? Karena amal ibadat untuk akhirat. Amal ibadat itu untuk akhirat, tapi kita dah tolak akhirat. Maka kita hanya ada amal dunia. Maka apa yang boleh membantu kita di akhirat nanti? Itulah yang disebut dalam ayat ini, surah Al-Baqarah ayat 86. Jadi apa jawapan kepada penyakit ghurur ni? Apa penawarnya? Kata Imam Ghazali, penawar bagi ghurur jenis ini adalah sama ada tasdiq iman ataupun dengan burhan. Dua perkara. Pertama, tasdiq iman. Dengan mengiyakan, dengan memiliki iman. Kerana masalah orang tadi adalah masalah dia tiada iman dengan hari akhirat. Sebab itu kita sebut mereka sebagai orang-orang yang kafir. Mereka tiada iman. Jadi jawapannya apa? Jawapannya iman lah. Kalau tak ada iman dengan hari akhirat, maka masalahnya tak akan selesai. Nak selesaikan masalah ini, maka kita kena tackle dulu masalah iman itu. Kenapa mereka ini tidak beriman dengan hari akhirat? Atas sebab apa? Atas alasan apa? Yang itu yang kita nak kena cuba fahamkan mereka. Nak fahamkan mereka, kita nak kena faham dululah. Apa yang menyebabkan mereka tak faham itu? Apa yang menghalang mereka daripada menerima hari akhirat? Susah sangat nak terima hari akhirat itu kenapa? Jadi kita dah huraikan tadi apa yang berlaku dalam fikiran mereka. Jadi kita menganalisa, kita telah menganalisa apa cara mereka berfikir. Jadi orang-orang yang sekular, orang yang memiliki pemikiran sekular, beginilah cara mereka berfikir. Apa yang disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah tadi adalah merupakan pola pemikiran orang-orang sekular, orang yang menolak hari akhirat. Baik. Adapun tasdiq dengan iman semata-mata adalah dengan mengakui kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman-Nya, "Ma 'indakum yanfudu wa ma 'indallahi baq." Jadi dalam Quran tu katakanlah orang tu tak terima Quran. Memanglah orang yang tidak beriman dia tidak terimalah Quran. Tapi dalam Quran itu juga mengandungi hujah-hujah yang menarik perhatian akal. Menarik perhatian akal. Cuba kau dengar dulu. Apa yang Quran kata. Bagaimana Quran bercakap tentang hari akhirat. Lepas tu fikir. Satunya adalah ayat yang kita bacakan tadi. Dalam surah An-Nahl. Ayat 96. Apa yang ada pada kamu akan habis dan hilang lenyap. Dan apa yang ada di sisi Allah
tetap kekal. Betul ke tidak? Sekarang kita bercakap, bila kita cakap tentang dunia, yang disebutkan dalam hujah tadi sebagai sesuatu yang yakin, sesuatu yang kekal, sesuatu yang pasti di hadapan mata. Tetapi boleh ke tidak kita nafikan ayat ini? Dia menyatakan apa yang kau ada itu akan habis, apa yang kau ada itu akan lenyap. Sebutlah apa-apa nikmat, apa-apa kebaikan yang kita ada akan hilang. Inilah yang dinyatakan dalam suatu kata-kata ataupun syair. Ala kulli ma siwallahi batilun wa kullu na'imin la mahalata zailun. Ketahuilah bahawa segala yang selain daripada Allah itu batil, palsu, tidak wujud. Seolah-olahnya tidak wujud. Sebab itu dikatakan sebagai batilun. Wa kullu na'imin la mahalata zailun. Dan setiap nikmat sudah pasti, tidak syak lagi akan hilang. Jadi ini adalah sesuatu yang pasti. Quran bercakap tentang sesuatu yang pasti. Quran beritahu apa segala nikmat yang kau pegang, yang kau rasa, yang kau nikmati sekarang itu akan habis, akan lenyap. Dengan kematian kau tamat semua itu. Bahkan sebahagian itu belum mati lagi dah tamat dah. Kalau tak tamat pun dia akan tamat juga dengan kematian orang itu. Segala harta, segala kemewahan yang itu akan ditinggalkan. Orang yang hidup tak akan bagi kat dia punya. Orang yang hidup tak akan bagi. Hatta anak dia pun tak akan bagi. Anak dia yang nak hidup buat apa? Bapak dah mati buat apa? Jadi anak-anak sahaja akan meneruskan menikmati segala kemewahan itu. Jadi tinggallah apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang itu yang kekal. Apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang itulah yang kekal, yang itulah yang batin. Itu yang pertama. Yang kedua dalam surah Asy-Syura ayat 36, wa ma 'indallahi khair, dan apa yang ada di sisi Allah, pahala hari akhirat, adalah lebih baik. Kalau kita rasa yang kat dunia ni dah baik, maka di akhirat itu jauh-jauh berganda-ganda, bahkan tidak boleh dibandingkan dengan yang kat dunia ni. Yang itulah yang lebih baik. Jadi kalau orang tu cerdik, takkanlah dia nak tukarkan yang kurang baik dengan yang lebih baik. Sebab itu orang yang bijak pandai berkata, apa kata dia, ad-dunya aqallu minal qalil. Dunia itu lebih sedikit daripada yang sedikit. Wa ashiquha adhallu minadh dhalil. Dan orang yang mencintainya itu lebih hina daripada yang hina. Hina. Hinanya kerana apa? Kerana dia mencintai sesuatu yang tiada nilai. Dia mencintai sesuatu yang tidak bererti berbanding dengan akhirat yang benar-benar bernilai. Yang tidak ada kesudahannya itu. Jadi barang siapa yang sanggup meninggalkan dunia dengan akhirat, pastilah ada sesuatu yang tak kena dengan fikiran dia. Pastilah orang ni dah kena tipu dah. Dia dah kena tipu. Sebab itu ini persoalan ini dinamakan persoalan ghurur. Dan firman Allah Subhanahu wa taala lagi, wal akhiratu khairun wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan ingatlah bahawa kehidupan dunia ini meliputi segala kemewahannya dan pangkat kebesarannya. Tidak lain hanyalah kesenangan bagi orang-orang yang terpedaya. Senang bagi siapa?
bagi orang yang terpedaya. Mata'ul ghurur. Ayat ini tak silap saya dibaca sebahagian daripada ayat yang dibaca dalam talqin. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Nak beri peringatan, tapi tak tahulah yang pergi dengar talqin tu faham ke tidak. Nak beritahu inilah kesudahan kita semua. Lepas macam ni nak balik dah ni. Nak balik, nak selesai ke bumi ni. Tapi faham ke tidak maksud talqin itu. Ini nak beri peringatan kepada semua. Inilah kesudahan kita dibungkus dalam kain kapan ini. Jadi orang ni sebelum ni kita semua tahu dia ni orang yang kaya, orang yang senang lenang, keluarganya apa mewah-mewah semua. Pangkatnya tinggi. Tetapi itu adalah mata'ul ghurur, kata Al-Quran. Kesenangan bagi orang-orang yang terpedaya. Kerana kesudahannya di sini balik kita, yang akan bersama dengan kita hanyalah apa yang kita sediakan untuk menghadapi hari akhirat. Dan firman-Nya lagi satu, fala taghurrannakumul hayatud dunya, janganlah kamu dipedayakan oleh kehidupan dunia. Jadi demikianlah beberapa ayat Al-Quran yang kita sebut sebagai sanggahan terhadap hujah-hujah mereka yang berfikir bahawasanya dunia itu lebih baik daripada akhirat. InsyaAllah kita akan sambung huraian lanjutnya dalam perjumpaan kita yang akan datang.